Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 6 Oktober. Semua pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan IPT Swasta IPTS dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan yang telah melapor diri di IPTA atau IPTS di negeri ini wajib menjalani saringan COVID-19 di klinik kesihatan terdekat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah memutuskan arahan baharu tersebut dalam mesyuarat semalam. Sementara itu, Sarawak mencatatkan satu lagi kes positif COVID-19 semalam menjadikan sebanyak 718 kes direkodkan di Sarawak setakat ini. JPBN dalam kenyataan medianya mendedahkan kes baharu di daerah Kuching ini melibatkan seorang lelaki warga negara tempatan yang baru balik dari negara Kuwait. Dalam pada itu, JPBN menegaskan orang ramai yang terlihat person under surveillance PUS atau individu dalam pemantauan yang memakai wristband berwarna putih di tempat awam diminta melaporkan kepada Bilik Gerakan Negeri. JPBN menerusi kenyataan media berkata aduan dan maklumat lanjut boleh disalur ke Bilik Gerakan Negeri yang beroperasi 24 jam bermula semalam hingga 18 Oktober depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata pembangunan di kawasan Baleh dilihat amat ketara. Ini dibuktikan menerusi pembinaan Jambatan Batang Baleh, Jambatan Sungai Banyau dan Sungai Mujong dengan kos RM123 juta. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, dengan adanya jambatan tersebut, penduduk kini dapat dihubungkan dengan kawasan lain justru memberi manfaat untuk penduduk di beberapa buah rumah panjang di kawasan itu. Beliau bercakap demikian dalam majlis perasmian Jambatan Nanga Mujong Baleh. Ujarnya lagi, dengan penubuhan Upper Rajang Development Agency yang menjadi sebahagian daripada pemangkin utama pembangunan di kawasan tengah negeri Sarawak, mempercepatkan lagi pembangunan di kawasan pedalaman, lebih-lebih lagi kawasan tengah Sarawak. Tambahnya, beberapa projek infrastruktur juga giat dilaksanakan seperti jalan akses ke empangan Baleh bermula dari Jambatan Nanga Mujong sepanjang 73 km dengan kos RM1.2 bilion juga sedang dilaksanakan. Antara projek-projek lain yang akan dilaksanakan adalah Jalan Raya Sepanggil Tunoh, Jalan Raya Rumah Nyamuk, Nanga Serau, Nanga Gat, SMK Baleh dan Sungai Kain yang dijangka dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Sementara itu, Ketua Masyarakat di kawasan itu juga menzahirkan rasa terima kasih kerana adanya jaringan jalan raya yang baik serta pembinaan beberapa jambatan yang memudahkan pergerakan mereka seharian. Kami udah bisik jalai, bisik jembatan, bakal ke dia tu pengambil yang gagal. Laban dulu pelia kami ngagai rumah kami sebelah Ulu Mujung, sebelah Ulu Baleh, ngena perahu manjai. Nanti hari pasal nyen ngagai rumah panjai kami kurang lebih 1 jam setengah. Nanti sebelah jalan itu coba makai masa lebih jauh lah. Nanti kami hari rumah kami nyari air Mujung. Kira ya 2 jam lah hari rumah sampai ke pasar. Dan dia tahu nanti ke pasar. Coba nanti ke pasar sekali sehari uli ya. Dia tahu nanti ke pasar 4 kali 5 kali uli sehari. Terdahulu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Baleh Tan Sri Dato' Amar Dr. Jem Jemut Masing semasa dalam ucapan beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah memberi peruntukan dalam melaksanakan beberapa projek di kawasan tersebut. Kerajaan Sarawak menyediakan pelbagai jenis program dan bantuan dalam usaha membantu rakyat meningkatkan kemahiran diri serta menjana pendapatan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas menerusi satu kenyataan media berkata ia juga berupaya menaik taraf kehidupan rakyat ke peringkat yang lebih tinggi. Dato' Amar Douglas menambah sebahagian besar program dan bantuan tersebut mensasarkan penduduk yang berada di kawasan luar bandar. Ia melibatkan aktiviti berasaskan pertanian moden dengan modal awal atau pemberian subsidi, bahan dan input teknikal untuk mengurangkan kejatuhan harga komoditi. Beliau berkata demikian pada program Agriculture Community Outreach Program AgriCorp di Rumah Antri Lengkoi Samus Pauh. Pada majlis tersebut, beliau mengumumkan kelulusan 17 unit vertigasi pertanian bagi rumah panjang 38 buah pintu yang sudah berusia mencecah hampir 97 tahun itu.
Golongan belia khasnya di Sarawak dinasihat agar tidak mudah terpengaruh dengan idealisme negatif luar yang boleh menjatuhkan perpaduan negara. Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyenjau memberitahu mereka perlu mengkaji realiti sebenar sesuatu isu sebelum mengambil sebarang keputusan. Sehubungan itu, Datuk Seri Michael Manyin mahu agar golongan belia yang kebanyakannya berpendidikan tinggi di Sarawak untuk bergerak aktif dalam persatuan-persatuan bagi melatih disiplin diri, bersosial malah mengukuhkan kepimpinan diri. Beliau memberi contoh pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak yang merupakan persatuan belia yang sudah lama bertapak dan terbesar dalam negeri. Datuk Seri Michael Manyin memberitahu demikian dalam Majlis Peneguhan Karnival Sukan Saberkas Tebedu 2020 dan Majlis Perasmian Jalan Penan Pichin serta Dewan Komuniti Kampung Jenan di Serian baru-baru ini. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan hadiah kepada para pemenang dalam karnival bagi kategori pertandingan bola sepak, bola jaring dan sepak takraw yang disertai lebih 700 belia di kawasan setempat. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS berjaya menempatkan Sarawak antara salah satu destinasi pengajian tinggi terbaik di dunia. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, dengan program pengajiannya yang menepati piawaian, UNIMAS berupaya melahirkan graduan-graduan berkualiti. Dalam Times Higher Education Ranking dan juga dalam bidang kejuruteraan dan teknologi, kita adalah pada kedudukan 801 universiti terbaik di dunia, dan dalam bidang bisnes dan economics kita berada pada kedudukan 501 universiti terbaik di dunia. Itulah antara pencapaian UNIMAS. Sejak penubuhannya, UNIMAS telah melahirkan lebih 47,000 graduan berkualiti yang kini berkhidmat di seluruh dunia. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud yang juga Chancellor UNIMAS di Kuching. Kunjungan itu bagi menyatakan persaraannya sebagai Naib Chancellor selepas 7 tahun berkhidmat di UNIMAS itu. Beliau dilantik sebagai Naib Chancellor pada April 2013. Kita sedia maklum tentang Pelbagai produk sejarah dan warisan di Bandaraya Miri akan diketengahkan untuk menarik kemasukan pelancong termasuk Tokong Tabakong. Datuk Bandaraya Miri Adam Yee yang mengadakan lawatan ke Tokong tersebut menyatakan ia berusia 107 tahun selain memiliki hasil seni dan karya pada bangunan Tokong itu. Adam Yee memuji usaha pihak pentadbir Tokong tersebut iaitu Miri Chinese Charitable Trust Board yang mengusahakan untuk memelihara dan memulihara serta melakukan projek penambahbaikan Tokong tersebut bernilai 8 juta ringgit. 107 years of history, and there are also legends about the temple. One of the legends is during the Second World War when Japanese bombed Miri. The only place that was not bombed was the temple. Manakala pengerusi Miri Chinese Charitable Trust Board Temenggung Yong Vui Seng berkata, pemilihan Tokong Taba sebagai salah satu tempat berpotensi tarikan pelancongan di Miri. Beliau memberitahu usaha penambahbaikan Tokong itu juga akan menempatkan pejabat pengurusan dan Muzium Sejarah Tua Pek Kong dan tanah perkuburan di bawah bidang kuasa pihaknya. This complex including the Miri Charitable Trust Board office, and then also include the museum. The museum is to explore the historical history, including the Miri Topekong, Miri Cemetery, Chinese Cemetery. Projek penambahbaikan Tokong itu bakal bermula selewat-lewatnya sebelum akhir tahun ini. Tiada siapa boleh menafikan kuasa media sosial untuk mempromosi sesuatu tempat, produk atau perniagaan. Platform itu memberi kelebihan kepada Roslan Garib, 32 tahun, peniaga warung roti canai dari Kampung Meritam, Limbang. Roti canai telur banjir berbuak, buatannya tular di media sosial sejak awal Julai lepas.
tidak mahu berpeluk tubuh mencari rezeki setelah berhenti bekerja sebagai pemandu lori disebabkan kekangan pergerakan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu, Roslan bertekad membuka semula warungnya yang ditutup sejak 2013. Walau dimanapun Tani berada, di darat kah, di air kah, ini daripada usaha kita ini saja untuk mencari sumber rezeki. InsyaAllah kalau Tani ada usaha, ada kemahuan, Tani berjaya. Idea menghasil roti canai telur banjir berbuak tercetus apabila Roslan melihat tanah lumpur berbuak yang terdapat di kampungnya yang dikatakan sifatnya menyerupai lumpur di kaki gunung walaupun tiada kewujudan gunung berapi di sekitarnya. Walaupun warungnya terletak kira-kira 50 km dari Bandar Limbang, namun ia tetap menjadi sebutan dan dikunjungi ramai. Sebabnya orang yang datang, ia akan datang berkeluarga, insyaAllah. Ia akan datang 1, 2, ia akan datang 5, 6, 7, ataupun bergrup. Dalam sehari, Roslan mampu menebar lebih 100 keping roti canai. Kadang-kadang tidak berupaya menampung permintaan pelanggan. Memang sedap, sekali rasa memang nak lagi. Bagi mereka yang belum pernah merasai roti ini, bolehlah cuba datang ke warung Singgah Meritam. First time. Okey, apa pendapat you tentang makanan yang viral dekat sini? Special biasa ini memang tidak ada dekat pasar. Saya datang ketiga kali sudah. Okey, nyaman, sedap. Good. Okey, itu saja. Roslan dibantu oleh 5 orang pekerja, semuanya anak muda kampung Meritam sendiri. Dalam pada itu, beliau mempunyai harapan untuk melihat generasi muda masa kini untuk tidak mudah putus asa dalam memanfaatkan peluang yang ada untuk berjaya dalam apa jua bidang. Kata-kata semangat untuk anak muda yang lain, berusahalah selagi mampu. Jangan mengharapkan benda yang tidak pasti. Jadi apa yang pasti Tani buat sebaik mungkin. Impian Roslan hanya satu, mahu mengembangkan perniagaan roti canai lumpur berbuak pada masa sama dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada belia kampungnya. Sekian Berita Pagi Sarawak. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengubati. Justru jaga penjarakan fizikal, elakkan dari bersentuhan. Cukup sekadar meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Jadi saya Bumawin, jumpa lagi.